Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 1 yang terdiri daripada Muhammad Adib bin Abdul Karim, Muhammad Syamil bin Abdul Syukur, Muhammad Aidil Adli bin Syafi'i, Harid bin Azban, Nurul Izzah binti Muhammad Hisham, Sofia binti Muhammad Nizam, Siti Nur Syaidah Irdina binti Sazali, Nur Aini Zakiyah binti Muhammad Said akan membentangkan tajuk Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan sebagai asas falsafah sejahtera masyarakat Malaysia. Falsafah secara abdia merupakan pengkajian umum yang merujuk kepada asas mengenai hakikat sesuatu realiti, kewujudan atau kejadian, ilmu pengetahuan, nilai, akal, minda dan bahasa. Perkataan falsafah berasal daripada dua perkataan dalam bahasa Greek kuno, iaitu filosofia. Philos bermakna cinta dan Sophia bermakna kebijaksanaan, yang akhirnya membawa makna cintakan kebijaksanaan atau sahabat kepada kebijaksanaan. Perkataan sinonim falsafah ialah kepercayaan, ideologi, konsep, sikap atau pegangan sesuatu kumpulan. Antara kepentingan mempelajari ilmu falsafah ialah meningkatkan pemahaman tentang dunia. Hal ini demikian kerana ilmu falsafah membantu memperluaskan pemikiran dan meningkatkan pemahaman tentang dunia dan kehidupan, termasuk mengenai kebenaran, keadilan, kebebasan dan hak asasi manusia. Selain itu, membangunkan pemikiran kritis merupakan kepentingan mempelajari ilmu falsafah yang kedua. Hal ini kerana ilmu falsafah membantu membina kemahiran pemikiran kritis dan analitikal dan mempelajari cara menilai dan menyelesaikan masalah secara logik dan sistematik. Seterusnya, kepentingan mempelajari ilmu falsafah yang ketiga ialah dapat memberikan pandangan tentang kehidupan. Hal ini disebabkan oleh ilmu falsafah yang boleh memberikan pandangan tentang kehidupan, termasuk mengenai tujuan dan makna hidup, etika dan moral, dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Di samping itu, kepentingan yang keempat ialah menyokong pembangunan sains dan teknologi. Hal ini demikian kerana ilmu falsafah menyediakan asas teoretikal bagi pemikiran sains dan teknologi, membantu memahami implikasi etika dan sosial dari perkembangan teknologi baru. Akhir sekali, kepentingan mempelajari ilmu falsafah yang kelima ialah membina kefahaman antara budaya. Hal ini kerana ilmu falsafah membantu memahami perbezaan budaya, pemikiran dan nilai dan membina kefahaman antara budaya. Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu FPK, yang dulunya dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Negara iaitu FPN, merupakan dasar kepada pendidikan di Malaysia. Mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, falsafah merujuk kepada pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi yang menjadi dasar kepada ilmu-ilmu lain. Menurut laman web rasmi Kementerian Pelajaran Malaysia, pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Falsafah Pendidikan Negara telah dirumuskan pada tahun 1987 dan diisytiharkan pada tahun 1988 apabila kurikulum bersepadu sekolah menengah dilaksanakan. Falsafah pendidikan kebangsaan ini diwujudkan adalah untuk membentuk sebuah negara yang bersatu melalui sistem kurikulum yang sama dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di sekolah. Bagi melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek, falsafah pendidikan kebangsaan ini dibentuk berlandaskan beberapa unsur penting yang perlu difahami oleh semua ahli masyarakat sama ada warga pendidik, pelajar maupun sesiapa sahaja rakyat Malaysia. Antara unsur utamanya adalah pendidikan merupakan suatu usaha berterusan. Selanjutnya, unsur penting di dalam falsafah pendidikan kebangsaan ini adalah untuk membina insan yang seimbang dan harmonis. Hal ini dapat dicapai dengan mengimplementasi unsur yang seterusnya, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Di samping itu, antara unsur-unsur penting falsafah pendidikan kebangsaan ini juga adalah membina rakyat Malaysia yang berkeupayaan menikmati kesejahteraan diri serta dapat memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara. Masyarakat seperti inilah yang akan membangunkan negara dengan melahirkan keluarga yang harmoni serta mampu menguasai teknologi
dan ilmu-ilmu lain bagi memaksimalkan pembangunan negara kita. Rukun negara telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 yang bertujuan untuk membentuk dan membina ideologi kebangsaan Malaysia, membentuk masyarakat yang progresif, mewujudkan negara yang adil, mencapai kebebasan mengamalkan agama dan adat serta memelihara cara hidup demokratik. Rukun negara mempunyai 5 prinsip, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan akhir sekali adalah kesopanan dan kesusilaan. 5 prinsip ini bukan sekadar lafaz di bibir sahaja, malah ia amat penting untuk dipraktikkan oleh seluruh rakyat Malaysia untuk mencapai kesejahteraan dan keharmonian negara. Prinsip rukun negara yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan, di mana rakyat Malaysia perlulah mempunyai pegangan yang kuat terhadap agama masing-masing. Setiap agama secara logiknya menyeru penganutnya untuk mempunyai peribadi yang mulia dan tidak melakukan kejahatan. Seterusnya, prinsip rukun negara yang kedua adalah kesetiaan kepada raja dan negara. Ingin menyampaikan bahawa setiap warga negara perlulah taat setia kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Negara kita mengamalkan sistem beraja di setiap negeri dan Yang di-Pertuan Negeri bagi negeri-negeri yang tidak beraja. Prinsip rukun negara yang ketiga adalah keluhuran perlembagaan, yang bermaksud rakyat perlu mematuhi dan mempertahankan kemuliaan perlembagaan negara yang merupakan sumber perundangan negara yang tertinggi disepakati oleh semua pihak di negara ini. Prinsip kedaulatan undang-undang bermaksud rakyat perlu menghormati hak-hak kebebasan yang dijamin oleh perlembagaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh perlembagaan bagi menjamin keamanan dan kestabilan negara. Akhir sekali adalah kesopanan dan kesusilaan, yang membawa maksud Malaysia menekankan kesopanan dan kesusilaan dalam hubungan antara masyarakat berbilang kaum, dalam masa yang sama menggalakkan amalan nilai-nilai murni dalam diri rakyat Malaysia. Rukun negara bukan sekadar hanya disebut di bibir dan dihafal sejak zaman persekolahan, namun ia perlu dipraktikkan dalam diri seluruh warga negara Malaysia. 5 prinsip rukun negara ini merangkumi kepribadian yang perlu ada dalam diri rakyat Malaysia sejak tahun 1970 bagi mewujudkan perpaduan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Apa yang boleh disimpulkan di sini adalah prinsip rukun negara ini dapat mempengaruhi perilaku warga negara Malaysia. Falsafah sejahtera dari Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat. Sejahtera bermaksud aman dan makmur, senang dan tenteram, terpelihara daripada bencana, kesusahan, gangguan dan lain-lain. Sejahtera adalah tentang menjalani kehidupan dengan bermatlamat yang dapat mencerminkan diri seseorang yang sebenar. Sejahtera berkait rapat dengan pengurusan seseorang insan yang meliputi 5 aspek hidup, iaitu sosial, emosi, intelektual, rohaniah dan fizikal. Bagi aspek sosial, menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat sekeliling dapat menjamin kesejahteraan sesama kita. Selain itu, bagi aspek emosi, kita perlulah menjaga emosi supaya dapat mengelakkan daripada perkara buruk untuk terjadi disebabkan kita terlampau mengikutkan emosi. Manakala dari segi aspek intelektual pula meliputi akal pemikiran seseorang individu dalam melahirkan kesejahteraan. Seterusnya, rohaniah dan fizikal pula berkait rapat dengan ketenangan jiwa dan kecergasan jasmani seseorang individu. Falsafah sejahtera ialah gabungan daripada falsafah pendidikan kebangsaan FPK dan rukun negara Malaysia. Bagi melahirkan masyarakat Malaysia yang harmoni, falsafah sejahtera telah dibentuk kerana masyarakat yang hidup dalam aman dan damai adalah selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang bertujuan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu dan juga mempunyai keupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri. Terdapat banyak unsur-unsur yang dibincangkan di dalam falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu unsur pertama ialah pendidikan suatu usaha berterusan yang bermaksud kita perlulah menuntut ilmu sehingga ke akhir hayat. Pembelajaran merupakan proses yang mengambil masa yang panjang dan berterusan dan manusia bertanggungjawab untuk menerima ilmu di mana jua kita berada. Unsur yang kedua dalam falsafah pendidikan kebangsaan ialah memperkembangkan potensi individu. Potensi yang disebut ialah dari segi jasmani, rohani, emosi, intelektual dan sosial. Ia telah mendorong kepada aspek falsafah sejahtera. Unsur yang seterusnya merupakan hasil daripada unsur kedua, iaitu perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. Ini bermaksud terbentuknya individu yang lengkap dari segi jasmani, rohani, emosi, intelektual dan sosial. Unsur yang keempat ialah insan yang seimbang dan harmonis, iaitu insan yang seimbang dari sudut ilmu pengetahuan, mempunyai halat mulia, percaya dan yakin kepada Tuhan, memiliki jiwa dan minda yang tenang, fizikal yang cergas dan juga rasional dari aspek emosi dan sosial.
Unsur kelima pula menjelaskan mengenai kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Unsur ini mementingkan individu untuk mengakui bahawa Tuhan itu wujud. Dari sudut rukun negara Malaysia yang dapat mendorong pembentukan falsafah sejahtera, rukun negara Malaysia bergubal pada 31 Ogos tahun 1970 setelah setahun berlakunya tragedi yang menghancurkan perpaduan dan ketenteraman negara. Prinsip rukun negara kepercayaan kepada Tuhan telah menyatakan bahawa kita sebagai manusia perlulah percaya kepada Tuhan itu wujud dan Dia yang mencipta sekalian alam. Prinsip kedua, kesetaraan kepada raja dan negara, menjelaskan bahawa rakyat perlu taat akan pemerintah di Malaysia ini, iaitu Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Terdapat kesan positif yang telah capai apabila falsafah sejahtera dapat dicapai, ialah antaranya dapat menjaminkan kestabilan emosi,